Assalamualaikum, nama saya Wahizah binti Zakaria, nama matrik 261719. Di sini saya akan membincangkan tentang motivasi dalam kalangan pekerja. Sering kita mendengar berkenaan motivasi yang dikatakan menjadi faktor penting sebagai pendorong kepada pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi untuk melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, efisien dan efektif. Apakah itu motivasi? Motivasi dianggap sebagai satu proses dalaman individu yang menjadi pendorong kepada tercetusnya sesuatu tindakan yang membawa kepada tingkah laku yang diingini. Dalam bidang pengurusan pula, motivasi ditakrikan sebagai kesanggupan untuk menghasilkan tingkat usaha yang tinggi bagi mencapai matlamat organisasi dengan syarat adanya keupayaan usaha untuk memuaskan sesetengah individu. Terdapat beberapa teori dalam motivasi, antaranya ialah hierarki kepulauan Maslow. Terdapat 5 peringkat dalam teori tersebut, antaranya ialah kepulauan fisiologi, kepulauan keselamatan, kepulauan sosial, kepulauan penghormatan diri dan akhir sekali ialah kepulauan penyempurnaan diri. Bagi kepulauan yang teratas merupakan kepulauan penyempurnaan diri, di mana kepulauan itu untuk memenuhi keinginan diri serta menggunakan potensi yang ada dengan sepenuhnya dengan cara yang kreatif. Seterusnya ialah kepulauan penghormatan diri, juga dikenali sebagai ego needs, iaitu kepulauan untuk dihormati oleh orang lain. Dan kepulauan sosial merupakan kepulauan terhadap kasih sayang, rasa dimiliki dan dalam perhubungan dengan rakan-rakan sekerja. Selain itu, kepulauan keselamatan sama ada daripada segi fizikal ataupun emosi, dan yang terbawah sekali di bawah teori hierarki Maslow ini merupakan kepulauan fisiologi, iaitu merupakan kepulauan biologikal ataupun fizikal, termasuklah makanan, minuman, tidur, udara, pakaian dan sebagainya. Seterusnya, teori yang kedua ialah dua faktor Heisenberg yang diperkenalkan oleh Friedrich Heisenberg, di mana ia menekankan kepada faktor kebersihan dan motivator. Faktor kebersihan merupakan perkara yang asas yang dianggap mustahak untuk seseorang dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan, manakala bagi faktor motivator pula merupakan faktor yang berkaitan dengan kandungan kerja, iaitu daripada segi pencapaian tujuan kerja, tanggungjawab, pengiktirafan, peningkatan dan pembangunan diri. Faktor ini jika dipenuhi akan dapat menimbulkan kepuasan kerja dan juga dapat meningkatkan prestasi kerja. Selain itu, teori kepulauan Michelin yang diperkenalkan oleh David Michelin. Terdapat 3 kepulauan terpenting bagi manusia, iaitu pencapaian, kuasa dan perhubungan. Teori ini menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kesemua kepulauan ini, tetapi hanya satu kepulauan yang akan menguasai dan memberi kesan ke atas gelagak para pekerja. Yang pertama ialah kepulauan kepada pencapaian, di mana ia merupakan keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat, menyelesaikan masalah atau menguasai tugas-tugas yang kompleks. Yang kedua pula merupakan kuasa. Ia merupakan keinginan untuk mengawal orang lain, mempengaruhi gelagak mereka atau bertanggungjawab kepada orang lain. Dan akhir sekali ialah kepulauan kepada perhubungan, di mana ia merupakan keinginan untuk menjalin dan mengekalkan persahabatan dan hubungan dengan orang lain. Pekerja yang suka kepada perhubungan akan suka kepada suasana persahabatan, iaitu persekitaran kerja yang penyertaannya bersama-sama. Ciri-ciri utama motivasi dalam kalangan pekerja. Yang pertama ialah pembentukan maklumat. Seseorang individu yang terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan dan mempunyai matlamat atau tujuan yang jelas. Matlamat merupakan satu bentuk tenaga fisiologi yang akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu tingkah laku yang sesuai. Yang kedua ialah pembentukan pemikiran. Bentuk pemikiran haruslah jelas terhadap apa yang sedang dilakukan dan mempunyai keupayaan untuk memproses maklumat dalam merealisasikan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan.
Motivasi memerlukan individu yang mampu untuk membuat keputusan dan menanggung akibat di sebalik keputusan dan tindakan yang telah diambil. Yang ketiga ialah pembentukan proses sosial. Motivasi akan lebih berjaya jika sekiranya individu berjaya mendapat sokongan dan bantuan yang sewajarnya daripada rakan-rakan sekerja dalam melakukan sesuatu tindakan. Sokongan dan kerjasama yang diperoleh akan mendatangkan kesan yang hebat kepada tahap motivasi seseorang individu. Sesi yang antara baik dapat menghalau segala bentuk masalah, halangan ataupun kesukaran semasa menjalankan sesuatu tindakan. Manakala bagi faktor yang mempengaruhi motivasi dalam kalangan pekerja terdapat dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Bagi faktor dalaman merujuk kepada motivasi dalam diri itu sendiri, di mana ia bermakna motivasi datang daripada diri seseorang individu itu sendiri. Motivasi dalaman ini timbul daripada kesedaran diri untuk bertindak dalam melakukan sesuatu dan kemudiannya meneruskannya sehingga berjaya. Manakala faktor luaran pula ialah merupakan semua bentuk dorongan yang ada di sekitar yang menyebabkan seseorang itu bertindak melakukan sesuatu dan meneruskan segala bentuk tindakan yang positif. Apa yang dapat disimpulkan dalam motivasi dalam kalangan kerja? Ia merupakan segala tingkah laku individu dalam mencapai tahap kerja yang berkualiti dalam sesebuah organisasi. Adalah ia berkait rapat dengan tahap motivasi individu tersebut dalam pengurusan kerja. Motivasi merupakan suatu proses yang konektif yang mempunyai hubungan dengan cara seseorang individu mengurus maklumat kerja berkualiti sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. Sekian, terima kasih.